Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua penonton Malaysia hari ini. Salam Jumaat, hari ini hari yang ke-16 di bulan Oktober ini. Dan diharapkan anda semua kekal sihat di rumah dan pastikan ceria-ceria selalu dan mulakan hari dengan sesuatu yang positif. Assalamualaikum sekali lagi, saya Marsla Hassan dan hari ini saya bergandingan bersama rakan saya di sini. Saya Fitri Yahya menyapa anda pagi ini di hari Jumaat yang berkah dan penuh kebaikan. Dan kami hari ini tampil dengan setiap Jumaat. Kalau tidak kerana batik, kami tampil dengan elemen budaya Melayu ataupun pakaian kebangsaan yang mengangkat citra budaya bangsa ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, hari ini baju kurung apa tu kita panggil? Yang ni saya rasa baju kurung moden. Okey. Sebab kalau wanita, pelbagai baju kurung, ada baju kurung pahang dan sebagainya, kebaya. Dan hari ini saya mengenakan busana yang cukup cantik ini. Ya, kalau dalam istilah fashionnya apa yang macam kembung-kembung tipe ni? Kembung-kembung ni kita panggil puff. Okey. Kalau macam Fitri Yahya, biasalah. Apa cakap musang ya? Ya. Cakap musang kan? Okey, itulah sambil kita berbaju Melayu sambil juga ada ilmunya. Ada juga yang satu butang tu kenapa 5 butang. Dalam ikut dalam kamus budaya, kalau satu tu ada kaitan juga dengan sejarah. Pada zaman ketika awal-awalnya dulu, satu tu melambangkan Allah yang satu. Dan 5 butang itu melambangkan sebenarnya 5 rukun Islam. Okey, ada baik. maksud di sebalik pemakaian baju Melayu itu. Maknanya begitu mendalam sekali budaya kita. Bukan sekadar meletakkan satu butang atau 5 butang, ada maksud-maksud tertentu di sebalik apa yang dikenakan itu kan, Fitri Yahya? Hari Jumaat biasanya kita dah pun bersedia untuk buat perancangan untuk ke solat Jumaat dan sebagainya. Tapi disebabkan di KL, di Putrajaya, di Selangor ada PKPB, maka tidak dapat dilaksanakan. Walaupun di KL Putrajaya ada kebenarannya, tetapi amat terhad kepada jumlah tertentu sahaja. Jadi pastinya masjid akan ditutup dan hanya imam, bilal dan AJK tertentu saja yang dibenarkan untuk imarahkan masjid. Dan hari Jumaat juga mungkin berbeza. Tetapi yang kita halang sebab zaman teknologi canggih, bisa kata kalau anda dah terbiasa bersedekah pada hari Jumaat, masih lagi dapat dibuat secara dalam talian. Untuk terus mengumpulkan dana yang terbaik untuk masjid dan surau. Pelbagai cara boleh kita lakukan untuk melakukan amal kebaikan seperti yang Fitri Yahya katakan tadi. Mungkin kita boleh melakukan sumbangan melalui dalam talian. Mungkin hari ini hari Jumaat Fitri Yahya tidak berkesempatan untuk menunaikan solat di masjid kan? Memang tak dapat. Sebab macam disebabkan ada SOP, ya benar, semua pusat ibadah terutamanya masjid ditutup dan juga termasuk pada yang bukan Islam, rumah ibadat akan ditutup untuk sementara waktu dan hanya petugas yang dibenarkan untuk berada di pada masa dan zon waktu tertentu. Namun saya difahamkan untuk mereka individu yang menjadi penghantar makanan, ada ruang khas untuk mereka bersinggah untuk melaksanakan ibadat ini. Perpuluhan kami hari ini memberikan penekanan kepada perjuangan kepada barisan hadapan yang tetap berjuang, kadang-kadang terlupa hari. Betul. Ya, tak cukup tidur dan ada juga yang memang tak terurus. Tak dapat bertemu dengan ahli keluarga yang terdekat kerana mereka ini menggembeling tenaga sepanjang waktu sejak bulan Februari lagi. Betul. Untuk memastikan rakyat dalam keadaan yang sihat dan target mereka lah pulih sepenuhnya. Dan mereka ini sebenarnya adalah wirawati negara kita kerana mereka adalah antara individu, jika kita katakan frontliners ini adalah antara individu yang paling terdedah sekali dengan jangkitan COVID-19. Namun demi memastikan kelangsungan dan memastikan semua rakyat Malaysia selamat, mereka ini sanggup berkorban tenaga, berkorban nyawa dan sebagainya untuk melindungi kita daripada virus COVID-19. Dan terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada para frontliners kita kerana sudi bersama-sama kan membantu dalam menangani masalah COVID-19 yang melanda kita pun ada peranan masing-masing dan barisan hadapan ini dalam pelbagai bidang. Ada yang berjuang di jalan untuk pemeriksaan dan juga di sekatan jalan raya membuat semakan, dan juga yang pastinya yang berjuang di hospital pelbagai peringkat, termasuklah semua orang sebenarnya adalah barisan hadapan kepada institusi masing-masing yang membekalkan maklumat, orang media yang juga ibu juga adalah barisan hadapan. Betul. Ayah barisan hadapan yang keluar untuk mencari bekalan. Ibu menyediakan makanan yang terbaik dan juga mereka yang menghantar makanan juga ada yang terkorban, ada yang menempuh hujan panas semuanya demi memudahkan urusan mereka yang mematuhi SOP berada di rumah. Dan jika mereka sudah berkorban begitu, kenapa tidak kita melakukannya, amalkan penjarakan fizikal dan patuh segala SOP yang ditetapkan. Dan saya ada terbaca bahawa jika kita menaiki lift, dihadkan supaya
supaya hanya 4 orang saja di dalam sesebuah lift itu. Dan sebenarnya Fetri, kalau kita rasa nak cepat sangat kan, contoh kita tunggu lift dah buka, lepas tu ada 4 orang dalam tu, kita dah terlambat ni. Apa kata kalau kita gunakan tangga saja? Selain daripada kita boleh mengelakkan kesesakan di dalam lift, kita juga boleh bersenam dan juga bagus tu kan. Dan juga kalau sekarang ni kerana banyak pusat membeli belah ditutup, kerana kerja-kerja nyakuman dilakukan dan sebagainya, dan mungkin kita boleh mengamalkan sesuatu norma yang baru dengan melakukan pembelian secara dalam talian. Kalau sebelum ni kan kita beli belah, kita datang ke pusat membeli belah dan sebagainya, dan sekarang untuk mengelakkan risiko terdedah kepada jangkitan COVID-19, anda juga boleh melakukan pembelian di dalam talian. Itu dia, ataupun mengurangkan pengambilan makanan ke tahap yang minima, ataupun kalau anda inginkan diet tertentu, mungkin waktu ini bukanlah waktu terbaik untuk melayani selera makan, tetapi kita hanya makan apa yang ada saja, terutama yang berjuang untuk banyak macam isu lah untuk menjaga kesihatan dan sebagainya. Okey, kita nak tinjau paparan di akhbar untuk hari ini dan kita nak mulakan paparan di Harian Metro pada hari ini. Okey, Metro dapat diberikan satu grafik gambaran. Ini isu yang hangat diperkatakan, diletakkan sebagai muka hadapan. Bodyguard jadi bangku. Suspek cuci wang cabut lompat pagar, dan diberikan gambaran di situ. Suspek keluar dari kenderaan jenis Velfire sebaik dibebaskan oleh SPRM dalam pekarangan bangunan agensi. Dan selepas keluar dari kenderaan, suspek dibantu oleh pengawal peribadi memanjat pagar di belakang bangunan. Gambarannya dia begitu. Selepas dipijak, cuba untuk melompat keluar, dan selepas memanjat pagar dan meloloskan diri, suspek melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta jenis Pro 2 dipandu seorang lagi pengawal peribadi. Memang dah ada perancangan di situ, dan kita sedih kerana mereka ini masih lagi sanggup menjadi, apa kita nak panggil petualang kepada bos mereka ini, mungkin kerana telah pun dibayar. Jadi inilah satu pelan yang licik. Dalam masa 2 minit sahaja telah pun lolos dan menjadi bualan dan juga kritikan pelbagai pihak, sehingga trending di laman-laman sosial. Lokasi suspek larikan diri terselindung di sebalik tempat penyimpanan gas, dan suspek dikesan memijak belakang tubuh 2 pengawal peribadinya untuk melewati pagar berkenaan, kata sumber. Jadi banyak lagi perincian, termasuk kronologi, dan mungkin juga bersekongkol dengan sindiket tertentu. Anda boleh baca di halaman yang ke-6 Metro untuk hari ini. Dan seterusnya saya ingin kongsikan berita yang ada di berita harian untuk hari ini, di mana di paparan utamanya di sini pelbagai paparan utama yang diberikan, antaranya pemandu wanita sebabkan kematian tentera kena penjara 6 tahun, denda RM8,000. Tetapi yang menjadi pilihan penerbit kita pada hari ini adalah di halaman ke-15, di mana solat Jumaat dengan jemaah tidak lebih 50 orang dibenar, dan pelaksanaan solat Jumaat di masjid dan surau dibenarkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur dan Putrajaya dengan jumlah jemaah tidak melebihi 50 orang. Bagaimanapun ia tertakluk kepada keluasan Dewan Solat dengan penjarakan 1 meter antara jemaah, dan jemaah akan ditentukan oleh jawatan kuasa Kariah Masjid dan Surau Jumaat masing-masing melalui jemputan atau kaedah terbaik yang diputuskan bersesuaian di bawah Kariah masing-masing. Dan pada masa sama beliau berkata, melalui mesyuarat dengan MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri, pelaksanaan solat Jumaat dan solat fardu turut dibenarkan di Selangor selain di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Bagaimanapun bilangan jemaah terhad bergantung kepada pertimbangan pihak berkuasa agama di negeri masing-masing. Ini yang kita katakan sebentar tadi, bahawa solat Jumaat masih lagi dibenarkan, tetapi dengan kapasiti yang sangat terhad, iaitu hanya 50 orang saja yang dibenarkan, dan itu pun bukan semua orang lah, hanya yang tertentu saja akan dibenarkan. Dan seterusnya saya ingin kongsikan di New Straits Times di sini, di halaman utama katanya testing intensifies, dan Malaysia has ramped up its screening capacity to battle the third wave of the pandemic and can test 54,706 samples daily through the cooperation of 61 labs. Dan perinciannya di halaman kedua dan juga ketiga, di mana
mana katanya di sini Malaysia juga meningkatkan kapasiti maksimum makmal COVID-19 dengan mengendalikan 54,706 sampel sehari. Dan katanya di sini up to October 14, the total usage of the country's telah katanya sini sebanyak 42% kapasiti makmal negara telah digunakan dan peratusan itu dijangka meningkat terutamanya daripada kawasan-kawasan yang dikenali sebagai zon merah dan juga zon kuning. Dan di sini katanya sampel daripada Sabah juga akan diterbangkan ke Semenanjung Malaysia. Dan itu perincian yang ada di NST. Juga di halaman kedua ini ada mengenai murid yang disahkan positif COVID-19. Ini berlaku di Sekolah Kebangsaan Bangsar. Semalam murid tahun 4 lelaki telah di Sekolah Kebangsaan Bangsar telah disahkan positif COVID-19 dan juga berlaku di Alu Gajah di mana dua sekolah di Masjid Tanah diarahkan tutup untuk 7 hari bermula semalam selepas sepasang adik-beradik disahkan positif COVID-19 dan itu di Alu Gajah Melaka dan juga di Kepala Batas. Di sini katanya murid tahun 1 dan 2 Sekolah Kebangsaan Permatang Jagus Penaga telah kembali ke sekolah semalam apabila test kedua, ujian kedua mengatakan bahawa mereka negatif COVID-19 dan selepas mereka mengakhiri kuarantin 14 hari yang bermula pada 2 Oktober lalu. Dan di sini juga perincian di halaman ketiga mengatakan bahawa utama kluster registers 105 new cases total at 132 dan kluster utama ini adalah antara kluster yang tertinggi terbanyak sekali kes positif COVID-19 dicatatkan di negeri Selangor. Itu dia antara perincian yang ada di NST. Pastikan anda mendapatkan akhbar NST hari ini untuk pelbagai perkembangan semasa tanah air. Dan seterusnya Fatriana. Di utusan pemandu memohon maaf kepada keluarga anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di atas kecuaiannya dalam pemanduan sehingga merenggut nyawa mangsa nahas jalan raya Sabtu lalu. Dan tertuduh Nur Fatin Nasrah Suhaimi yang berusia 23 tahun melahirkan rasa kesal atas perbuatan berkenaan kerana tindakan itu telah menyebabkan isteri serta 3 anak mangsa kehilangan bapa yang tersayang. Dan katanya, saya akui kesalahan ini dan mengaku menyesal serta ingin memohon maaf kepada keluarga mangsa kerana perbuatan ini telah menyebabkan mereka kehilangan orang yang tersayang. Dan terdahulu, wanita itu yang berkerusi roda mengaku bersalah di atas pertuduhan memandu kereta peredam Myvi di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kematian Muhammad Rizal Subri di lampu isyarat kilometer 4 Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi pada pukul 8.24 pagi 10 Oktober lalu. Dan Magistrate Suhaila Safiuddin kemudian memerintahkan Nur Fatin Nasrah dihukum penjara 6 tahun dan denda RM8,000 serta menetapkan tempoh penjara itu ditambah 6 bulan jika gagal bayar denda. Baik, itu yang berlaku. Kita harapkan ini menjadi iktibar sebab dah terlalu ramai yang terkorban akibat kecuaian kita, sama ada dadah, arak dan sebagainya. Moga jadi iktibar dan sepadan, dan kita doakanlah semoga keluarga bangsa tabah harungi liku-liku ini sebab yang tinggal itu anak kecil yang mengharapkan belayan seorang ayah, isteri yang bergantung harap pada cinta suami namun musnah akibat seorang yang cuai di jalan raya. Betul. Okey, hari ini banyak lagi perincian yang kita maklumkan di awal tadi. Sambil itu kita juga memberikan maklumat kepada anda terkini tentang COVID-19. Di mana semalam dicatatkan kes positif adalah sebanyak 589 kes di mana ia melibatkan 586 kes tempatan dan 3 kes import. Dan juga semalam Fatri Yahya sebanyak 409 kes pulih dibenar keluar hospital semalam. Ini antara angka kes tertinggi, kes pulih yang tertinggi dicatatkan oleh negara semalam. Ya, dan ini jumlah terkumpul kes di Malaysia lah 18,129 dengan jumlah kematian sekarang inilah 170 dan yang sembuh 12,014 iaitu kira-kira 66.27% dan yang lain sedang berjuang untuk disembuhkan.
Dan ini semua bergantung kepada tahap antibody masing-masing. Betul. Tahap kesihatan masing-masing. Kalau mungkin ada penyakit kronik, maka mungkin ditempatkan di ICU dan sebagainya. Namun kita harapkan supaya pada masa yang sama kita di luar ini meningkatkan tahap imunisasi, pengambilan makanan yang teliti. Sama itu, ini dia pecahan mengikut negeri dengan Sabah dengan 304 kes. Masih Di lagi jumlah Selangor, tertinggi. 150 kes yang mana majoritinya daripada kluster yang sedia ada. Dan Perak juga meningkat kepada 52 kes. Dan seterusnya Kedah 31 kes, Pulau Pinang 16 kes, Negeri Sembilan 11 kes, Kuala Lumpur 10 kes, wilayah Persekutuan Labuan 6 kes, Sarawak 4 kes, Melaka dan Kelantan masing-masing 2 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes. Itu antara jumlah kes yang dicatatkan di setiap negeri yang ada di Malaysia ini. Dan Fetria, saya ada terbaca bahawa jika virus COVID-19 ni sebenarnya boleh menyerang semula kepada individu yang dijangkiti oleh COVID-19 kerana melalui kajian yang dibuat mendapati kebanyakan individu yang pernah dijangkiti COVID-19 mereka mengalami kemerosotan antibodi selepas 8 minggu. Jadi kita tidak boleh memandang mudah perkara ini kan. Pentingnya. Sebab itu mungkin kepada mereka telah pun dinasihatkan ataupun memang dibenarkan untuk keluar. Barangkali mereka sendiri akan mengambil langkah berhati-hati dari aspek pemakanan, penjagaan diri, kebersihan di mana sentiasa untuk pastikan kawalan kediri, sanitasi dan sebagainya. Okey, kita fokus juga kepada kluster baru. Kluster Olive di Sabah yang mencatatkan 17 kes yang positif. Dan seterusnya kluster Bah Pasir di Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Putrajaya mencatatkan 5 kes positif dan seterusnya kluster Bah Bengkalan di Perai dengan 6 kes yang positif. Dan seterusnya kluster Sagu Kuning di wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan 5 kes positif. Itu antara kluster baru yang dicatatkan di semalam. Dan kalau kita boleh lihat sekarang taburan kes-kes baru COVID-19 yang berada di Sabah dengan yang merah itu merupakan kawasan zon merah ya. Dengan 41 kes ataupun lebih. Banyak berlaku di Kota Kinabalu, di Sempurna, Kunap, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Kota Belud, lagi di Kota Kinabalu, Putatan, Papar dan juga barangkali di Penampang. Dan ini pula di Lembah Kelang di mana Sabak Bernam masih lagi kekal sebagai zon hijau. Dan diharapkan kita semua mampu mematuhi segala SOP, mampu mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya untuk kita sama-sama membantras dan menghapuskan wabak COVID-19 yang melanda negara kita ini. Ini perjuangan dunia sebenarnya. Baik, kita nak bersama dengan seorang individu. Dapat saya bacakan antara ulasan beliau. Mimpi ngeri buat Dr. Samsu Anbia. Bagi doktor, keperitan dijangkiti wabak itu sukar digambarkan dan masih jadi igawan ngeri dalam hidupnya. Dan saya tak lalu makan sehingga berat badan turun sebanyak 9 kg. Malah baru makan je membuatkan saya rasa loyak. Dan untuk mendapatkan gambaran sebenar bagaimana keperitan yang dilalui dan nasihat penting beliau bersama dengan Dr. Samsu Anbia Ismail, bekas pesakit COVID-19 di talian untuk berkongsi pengalaman barangkali sebagai iktibar untuk kita bersama. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doktor berada di mana sekarang ini? Sedang bekerja di hospital Sulaiman. Ya, apabila membaca sejarah rentetan kisah doktor sendiri, ada banyak perkara yang saya rasa ingin diluahkan kepada masyarakat. Kerana sebelum itu saya ingin dapatkan gambaran bagaimana peringkat awal penerimaan doktor ketika disahkan positif. Silakan doktor. Okeylah, pastilah. Ya. Siapa pun yang kena, pasti peringkat awal itu tidak boleh menerima kenyataan. Bercelaru, sangat risau terutama kesihatan diri dan juga kesihatan keluarga lah. Pasal kita tahu kes-kes ni berjangkit kan. Dan kita tak nampak kuman virus ni. Jadi tentu saya agak risau tentang diri saya dan juga keluarga dan juga masyarakat sekitar. Okey. Jadi doktor, sebagai seorang frontliners, petugas barisan harapan, pastinya setiap hari doktor berdepan dengan pesakit yang disahkan positif COVID-19 dan ketika pernah tak doktor terlintas di fikiran doktor sendiri bahawa doktor sebagai petugas barisan harapan yang merawat pesakit, doktor sendiri yang akan terkena jangkitan COVID-19 dan bagaimana reaksi dan penerimaan rakan sekerja dan keluarga?
Jadi semua pun ada kemungkinan, ada risiko dijangkiti. Pasal kita tak nampak dan kita tahu mungkin kita akan terkena di mana-mana. Jadi bila terutama yang berisiko orang yang tak mampu duduk di rumah. Macam saranan kementerian ialah kita duduk di rumah. Tapi ada orang yang tak mampu duduk di rumah kerana tanggungjawab kerjaya. Terutama saya, polis, askar semua. Jadi bila kita terpaksa keluar, jadi kita terpaksa berhati-hati. Tapi bila terkena juga, pastilah ada kesan fobia atau ketakutan di kalangan kawan-kawan kan bila ada yang terkena kan. Dan mungkin kita akan dapat penyebaran sesama kita. Tapi apa akan daya kita terpaksa juga kerana demi tanggungjawab dan tugas. Kita terpaksa terima. Itu ialah saya rasa part of the job spec lah. Memang kita dah dalam bidang ni. Nak tak nak kita berdepan risiko dijangkiti. Tapi apa kita yang penting ialah bagaimana kita menjaga diri kita dulu. Biasa dalam semua rawatan, first is danger. Maksud danger kepada diri kita dan juga danger kepada pesakit. Setiap kali saya merawat, kita mesti ingat diri kita dulu. Kita kena jaga kita punya keselamatan kita. Ya, perjuangan yang cukup hebat menjadi bualan masyarakat sebab ini melibatkan keluarga dan doktor sendiri berdepan situasi yang menyerang sistem pernafasan ketika itu. Jadi macam mana memberikan minda yang positif ketika itu? Sebab doktor seorang pengamal perubatan, ahli keluarga pada masa yang sama juga berjuang. Jadi macam mana mendapatkan kekuatan untuk kekal dalam set minda yang sangat baik, positif supaya memberikan aura juga kepada keluarga yang ketika itu dalam tempoh kuarantin, doktor? Peringkat awal saya diambil dahulu. Ya. Jadi pasti keluarga saya memang sangat tertekan masa tu. Sangat beremosi dan tertekan kerana saya diambil dahulu. Lepas tu baru mereka disaring. Jadi bila saya meninggalkan mereka, perasaan tak dapat digambarkan. Semua orang dalam keadaan tertekan. Saya tertekan dan keluarga saya tertekan. Adakah saya akan bertemu sekali lagi. Tapi Alhamdulillah. Bukanlah Alhamdulillah saya dapat penyakit beramai-ramai. Tapi rahmat di sebaliknya tu, kami dapat bersatu semula sebagai sebuah keluarga di satu tempat. Jadi saya rasa separuh daripada masalah saya itu selesai dan itu dah memberikan kekuatan. Bila saya melihat anak saya, di depan mata memberi kekuatan walaupun saya tak apa sihat dan anak saya pun tak apa sihat masa tu. Lama-kelamaan bila kita dah berjaya melawan peringkat awal penyakit tu, bila ada sedikit kekuatan, saya nampak yang memberi saya aura ialah anak-anak saya. Bila anak-anak saya mula ceria, cuba menghiburkan, memberi mesej positif pada saya dan isteri, saya dapat semangat, satu semangat. Dan tiba-tiba pula anak saya masa tu terkisah kami ni tersebar sikit lah. Jadi masyarakat memberikan saya satu semangat juga lah. Walaupun saya sebenarnya memberi sedikit kekuatan pada waris-waris yang di sana. Tapi dalam masa sama saya pun dapat kekuatan daripada semua warga-warga di luar sana. Kalau jelas saya dalam buat tu selama 28 hari, saya pun tak tahu 14 hari tak tahu apa berlaku kat luar. Tapi bila kita dapat daripada social media tu, saya dapat sikit kekuatan lah dan sama-sama berkongsi maklumat untuk sama-sama untuk meringankan beban dan tekanan pada masyarakat di luar masa tu. Okey, jadi doktor mungkin doktor boleh kongsikan sedikit bagaimana keadaan doktor sekarang, mungkin ada apa-apa perubahan dan sebagainya? Alhamdulillah saya keluarga sihat. Daripada saya ni ada masalah macam masalah paru-paru semput tapi tak tahulah saya ni bagi saya lah. Saya kurang mengambil rawatan untuk dulu kalau saya semput saya kena ambil pam. Okey. Tapi alhamdulillah kekerapan itu tak kurang. Tak tahulah sebab apa kan. Kekerapan tu agak kurang saya mengambil ubat sekarang ni. Dan saya alhamdulillah sihat, mampu beriadah, mampu melakukan aktiviti fizikal. Alhamdulillah. Ya, doktor, mungkin ada juga yang bertanya dari segi tadi doktor sebutkan tentang kurang mengambil ubat. Mungkin kerana self-healing ataupun meningkatkan tahap imunisasi, buat apa yang perlu untuk ketahanan tubuh badan, doktor? Ya. Saya tak dapat nak jelaskan secara saintifik lah. Apa yang saya jelaskan daripada pengalaman saya sendirilah. Okey. Kalau dulu saya macam seminggu tu saya kena ambil rescue treatment lah. Maksudnya saya ni macam lepas tu kita kena ambil hari-hari kan, tapi saya tak ambil hari-hari. Bila saya semput, saya ambil rescue treatment dari bentuk pump tu lah. Dulu macam seminggu 3-4 kali. Kalau saya nak jogging, saya kena pump. Sekarang ni agak kurang. Kalau betul-betul saya dapat flu, baru saya akan sedikit semput. Saya tak tahu sebab di balik tu lah, saya tak boleh nak komen.
Ya, tapi saya gembira membaca satu artikel yang menulis bahawa doktor mengulas tentang nikmatnya sihat itu ya. Dan dapat kembali bekerja lah satu rahmat yang cukup besar, dapat kembali berkhidmat kepada masyarakat di hospital, doktor. Ya. Yalah di hari Jumaat ni kan. Kita kira kan. Ya. Yalah bila kita kadang-kadang kita benda yang biasa kita tak nampak kan. Benda yang biasa bagi saya lah kadang-kadang analogi saya simple kan. Dulu saya ada side mirror kereta contoh kan. Side mirror tu saya tak pernah ambil pertama kisah kan. Sekali orang langgar side mirror tu saya cabut. Side mirror tu saya sangat penting bagi saya untuk saya memandu. Jadi macam tu lah saya punya analogi. Kadang-kadang kita ni sihat lama, kita macam buat tak tahu kan. Ya. Jadi kita tak ambil berat. Tapi bila kita kehilangan atau sakit tu, yalah bagi kita berserahlah. Itu mungkin Allah nak bagi kita pengajaran peringatan untuk supaya kita lebih takwa pada dia lah. Jadi hargailah nikmat kesihatan tu begitu. Baik, terima kasih doktor perkongsian yang cukup penting kepada semua dan doktor berkali mengingatkan bahawa pentingnya kawalan kendiri, sentiasa berhati-hati, duduk rumah kalau tiada sebarang keperluan. Betul. Dan doktor yang pernah diuji sekeluarga, namun mereka ni tabah kuat. Yang paling penting kita nampak keakraban keluarga itu menyerlah ada rahmat di sebaliknya, di sebalik ujian itu. Betul, kerana kita tahu wabak COVID-19 ini menyerang tidak kira siapa, tidak kenal pangkat, rupa, bangsa ataupun agama. Baik, jadi diharapkan anda semua boleh kekal sihat, kekal selamat dan pastikan duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Dan kita nak berehat seketika. Dan sekembalinya nanti kita banyak lagi perincian perjuangan sukarelawan yang bertempur. Banyak-banyak isu lah ini bertempur bukan hanya dengan senjata tapi juga dengan kepakaran mereka untuk memastikan rakyat selamat sepanjang masa. Selepas ini di MHI. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita sentiasa titipkan pelbagai maklumat untuk anda demi mendapatkan ilmu tentang penjagaan diri. Dan hari ini kita nak berbincang tentang sukarelawan COVID-19 dan mungkin masih dapat kenalkan. Dan di studio bersama kita hari ini adalah Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, Koordinator Task Force Imarat COVID-19. Assalamualaikum Dr. Ahmad, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Baik, Imarat adalah Imam Respon and Relief Team, satu unit di bawah Islamic Medical Association of Malaysia IMAM yang bertindak untuk hadir ketika diuji dengan apa juga bentuk bencana, termasuklah COVID-19 ini. Baik, Doktor, macam mana melihat sejak Mac berada di sana?
kita melihat perjuangan Emirates ini. Jadi setakat ini nampaknya berbeza sikit cabarannya ketika awal gelombang sehingga pada gelombang yang ketiga ini. Macam mana melihat arus perubahan yang berlaku? Alhamdulillah. Terima kasih Imam Syai kerana menjemput pihak Emirates. Jadi bantuan Emirates memang telah bermula sejak 16 Mac 2020 dan semenjak daripada itu cuma kali ini kita nampak gelombang ketiga ni mendadak kes dia dan terutamanya di Sabah. Jadi awal September lagi Emirates telah membantu keperluan waktu awal September tu kita tahu keperluan dia dari sudut peralatan, dari sudut macam bantuan PPE, tapi lain sikit daripada gelombang pertama kedua. Kita tahu kat Sabah memang kes sangat mendadak, jadi kes terutamanya mendadak di penjara. So kita bagi bantuan PPE. Lepas tu di Hospital Tawar kita bagi bantuan medical equipment, portable ultrasound. So ultrasound tu adalah untuk kegunaan sangat penting lah untuk cek paru-paru semua. So di Hospital Tawar kita bagi ultrasound. Dan di ada tempat-tempat sebab pesakit tu kena asing, so diorang kena rawat di luar. So kita bagi kanopi di Hospital Sempurna, Hospital Kunak. Dan itu awal waktu awal September lah kita telah berada di sana. Tapi penghujung ni kita nampak kes mendadak setiap hari lebih 200. Sabah pun lebih 50% kan setiap hari kan kes-kes baru. Jadi minggu lepas kita tahu Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham ada menyeru sukarelawan perubatan untuk membantu di sana. So kita nampak ketika ini bantuan manpower pun diperlukan. Jadi kita di bawah kluster kesihatan Kita Match. Kita Match ini adalah platform koordinasi di antara NGO, badan korporat dan badan kerajaan. Dan di bawah kluster ini ada NGO lain seperti Mercy Malaysia, MRA, Zuci, Persatuan Bulan Sabit Merah. So kita terpanggillah untuk membantu dan pada awal minggu ini kita meeting di CPRC dan hari seterusnya alhamdulillah semalam lah kita dapat menghantar sukarelawan kita pertama di Sempurna. So 6 orang, 5 doktor dan 1 MA. Jadi selain daripada bantuan-bantuan tenaga kerja dan sebagainya, bantuan PPE dan bantuan peralatan yang diperlukan perubatan, jadi mungkin Emirates sendiri ada menyediakan bantuan-bantuan lain seperti bantuan makanan dan sebagainya kepada mangsa di sana. Betul. Kita prioriti lah sebab kalau kita ikutkan kalau disaster ni memang banyaklah keperluan. Tapi kita fokus memang perubatan di kenapa Sempurna. Kita target Sempurna dulu. Kalau kita tahu, kalau kita tengok semua kes, kita analyse, kes komuniti paling tertinggi adalah di Sempurna. Jadi nombor satu, fokus keperluan memang kita perlu saringan yang banyak. Jadi tim kita semalam bawa 1,000 test kit. Ini hasil sumbangan rakyat Malaysia lah. Juga melalui kita kerjasama dengan Vivi Yusof, ambassador kita. Dan juga kita fund. So itu yang fokus kita pertama, kita nak tingkatkan health capacity di sana sebab sangat mencabar untuk buat saringan kat sana. Nombor dua, bantuan tadi food pack kan, ada juga kita bagi di pulau-pulau kat sana jugalah. Itu ada juga kita bantu. Jadi kalau kita membentang halaman muka bumi Sabah tu memang mencabar, ada kawasan yang berpulau, yang berdalaman, yang juga boleh diakses hanya dengan menggunakan pacuan 4 roda. Jadi macam mana dapat diceritakan kepada penonton cabaran membuat contact tracing ya? Sebab di sana pun ada yang warga negara yang bukan warga negara, kemudian dari segi demografi, muka bumi, itu cabaran yang cukup besar. Betul. Sebab bila disebut tentang saringan besar-besaran, pastinya jangkauan itu ataupun radius itu memang luas kan? Betul. Dengan mungkin keupayaan tenaga kerja yang agak terhad. Jadi macam mana dari segi cabaran waktu, pengesanan dan sebagainya? Jadi seperti kesemualah proses ni adalah memang di lead oleh pihak KKM lah. Jadi di Sempurna kita bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Sempurna dan kita sangat berterima kasihlah pihak KKM, JKN Sabah dan Pejabat Kesihatan yang sudi memberi peluang kepada kami untuk membantu. Sebab saya selalu cakap dekat orang, nak membantu ni pun rezeki. Bukan semua orang boleh membantu. Jadi kat sana memang sangat mencabar. Dia punya populasi demografik dia kita tahu ramai yang bukan warga negara juga kan kat sana. Dan kalau Sempurna ni dia ada pulau, dia bukan pulau. Mainland sendiri pun susah kita nak saring semua. So kita membantu lead by kebijaksanaan Pejabat Kesihatan Daerah. So ada kluster, ada dapat kes kita kena saring banyaklah. Dan bila ada situ dia kluster dan saring kat situ, kawasan situ.
So kita membantu apa yang telah diusahakan selama ni 10 bulan kawan-kawan kita di KKM dan memang exhausted. Kami pun volunteer pun ramai semua doktor, semua kawan-kawan kat KKM pun. So kita bantu menambah kapasiti tu. Jadi sebagai Barisan Hadapan, apa yang dibuat untuk memperkuatkan diri ya? Kita membantu bersama sesama juga, pastikan kita juga dalam keadaan yang selamat, sentiasa bertenaga dalam motivasi yang tinggi. Sebab sebagai seorang manusia biasa pastinya ada turun naik dari segi kekuatannya dan sebagainya. Jadi macam mana sokongan ahli pasukan itu membantu? Okey. Even untuk Imarat sebelum deploy lagi kita dah ada training. Termasuklah training pre-deployment kita buat mental health lah untuk training. So kita nak volunteer kita fit physically and mentally prepared. Kita juga semua tim sukarelawan dari semua NGO kita nak bantu sana kita kena buat PCR juga. So nak pastikan 3 hari lah itu syarat untuk masuk Sabah. So kita nak pastikan kita sendiri tak ada COVID lah. Tak nak kita sana tambah kes pula kat sana kan. So kita kena tim kita dan setiap hari biasa SOP kita kalau masuk kawasan disaster kita ada mission briefing, balik kita ada debriefing. So itu antara kita buatlah untuk tim kita sentiasa teruskan usaha di sana. Okey, jadi baik. Adakah para sukarelawan daripada Imarat ini terdiri daripada sukarelawan perubatan dan kesihatan saja ataupun ada sukarelawan lain yang terlibat? Baik, kebanyakannya adalah perubatan. Jadi yang kita hantar manpower ni semua yang keperluan di sana adalah untuk perubatan. Jadi kita hantar 5 orang doktor dan insya-Allah weekend ni akan ada pakar perubatan lagi, pakar perubatan kesihatan akan pergi. Itu keperluan yang paling tinggi diperlukan sekarang. Tapi of course kita perlukan yang bukan perubatan juga. Kita ada sahabat-sahabat kita di Persatuan Bulan Sabit Merah. Dia bantu dari segi logistik, makanan, tempat tinggal dan untuk local NGO sana kita bantu untuk hantar bantuan makanan. So ini tak semestinya kena doktor je. Betul. Dan semua orang boleh membantu dan saya sangat terharulah sebab kita buat kutipan daripada orang ramai sudah hampir 6,000 orang donate dalam masa 3 hari sudah hampir RM200,000. So saya sangat terharu rakyat Malaysia ni walaupun dalam ekonomi yang susah masih nak membantu walaupun RM1 sekalipun. So saya rasa ini bukannya berkenaan NGO atau Imarat atau sesiapa. Ini kita semua ni we are in this together untuk bantu. Dia biasa sebut tentang imam kan. Mungkin sebagai seorang imam ni yang diberikan bukan hanya perubatan barang tapi juga nilai manusiawi, pesanan-pesanan itu. Walaupun beza latar belakang agama tetapi sentuhan itu yang mungkin membuat mereka ni bila disahkan positif, penerimaan mereka yang sebelum ini tak pernah dengar pun tentang virus itu menjadi lembut disebabkan kepandaian petugas perubatan untuk menyantuni mereka. Apa cabaran di situ? Ya, memang sebab saya imam dia bukan Bilal. Dia selalu orang buat tanya ni imam Bilal ni mana. Jadi kita membantu ni nombor satu adalah kita buat relief work ni tak kisah sesiapa tak kisah dan pandemik ni mengajar kita lah. Semua orang boleh terkena, warga negara ke bukan warga negara ke, tak kira bangsa, tak kira agama. Cuma kita ni kebetulan kita ni daripada Persatuan Perubatan Islam dan prinsip kita dakwah bil hal, dakwah bil hal. Maksudnya kita tunjukkan inilah Islam ajar kita. Akhlak kita, Islam ajar kita untuk membantu sesiapa saja. So kita ada kelebihan dari sudut sedikitlah ada kelebihan Allah bagi untuk dari sudut perubatan. So itu yang kita gunakanlah. Kalau pecahan ikut jantina macam mana? Oh jantina, saya tak pernah pula. Pernah pula ni. Seimbang Seimbang rasanya. Cuma macam volunteer semalam ramai orang kata semua ramai perempuan lah. Itulah tadi saya tengok sebab lihat pada gambar yang dikirimkan. Perempuan yang lebih tampil ke depan. Perempuan lebih orang kata tu bermurah hati untuk membantu. Itulah saya memang kagumlah. Saya kagum sebab sukarelawan kita ni bukan hanya korbankan masa, bukan hanya korbankan tenaga. Dia sampai risiko berjangkit jugalah. So nyawa jugalah. So tapi saya pesan kepada kawan-kawan kita untuk sentiasa jaga diri, take care of each other semua. Dan kita nak bantu orang, kita nak menyusahkan orang. So sentiasa kena kuatkanlah. Tapi Dr. lihat sepanjang tempoh yang mencabar ini memang kerjasama amat padu ya. Dan juga segala urusan dipermudahkan sekarang ini.
Ya. Alhamdulillah kerjasama kita sangat-sangat padu antara tim kita, antara NGO dan juga terutama dengan pihak KKM lah, sangat-sangat membantu kita menerima kita pun, mereka sangat-sangat gembira lah dapat menerima bantuan dari kita. Dan terutama sekali yang saya cakap tadi, rakyat Malaysia lah. Kita ada support, walaupun kadang saya cakap tak dapat support apa pun, doa pun boleh. Kalau social media tu just share ke, bagi awareness ke. Kita nak tahu keadaan walaupun kita kat sini Semenanjung, walaupun kita kat KL, tapi kita di Sabah tu juga adalah saudara-saudara kita. So kita kena terus bersama-sama bantu, seperti mana kita dah pernah berjaya flatten the curve sebelum ni. Di KL dulu paling banyak kan, antara Klang Valley dulu paling banyak. So kita harap gelombang ketiga kali ini kita juga dapat bersama-sama lah, bersama sahabat kita, frontliner kita, dan juga bersama-sama saudara kita di seluruh Malaysia, termasuklah juga Sabah, Sarawak. Baik. Selain daripada bukan sahaja sumbangan wang ringgit diperlukan, tetapi doa seluruh rakyat Malaysia juga diperlukan dalam mempermudahkan segala urusan para sukarelawan kita ini dalam membantu menangani wabak COVID-19 yang melanda ketika ini. Terima kasih Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim, Koordinator Task Force Emirat COVID-19, dan moga-moga ada kesembuhan untuk semua, ada kekuatan untuk Barisan Harapan yang bertugas, dan juga ada rahmat untuk kita semua, dan kembali mengecapi keamanan, dan kita dapat perolehi vaksin untuk mempertahankan diri kita daripada serangan wabak COVID-19. Terima kasih sekali lagi Doktor atas perkongsian pengalaman. Dan nanti kita akan bersama untuk meninjau bagaimana hospital Medan di Tawau. Dan sebelum itu kita saksikan dulu pesanan daripada KKM mengenai pengesanan kes COVID-19. Sama-sama kita saksikan. COVID-19, pengesanan kes secara aktif. Terdapat dua kaedah pengesanan kes COVID-19. Pertama, pengesanan kes secara pasif, PCD, iaitu pesakit hadir sendiri ke fasiliti kesihatan untuk menjalankan saringan. Dan kedua, pengesanan kes secara aktif, ACD, iaitu anggota kesihatan mengesan kes di lapangan. Pengesanan kes secara aktif merupakan aktiviti kesihatan awam yang penting bertujuan membendung dan menghentikan penularan penyakit COVID-19 dalam komuniti. Setelah menerima notifikasi kes positif, Bilik Gerakan COVID-19, Pejabat Kesihatan Daerah akan mengaktifkan Risk Assessment Team, RAT. RAT akan menghubungi pesakit di hospital melalui telefon bagi mendapatkan maklumat sejarah perjalanan dan kontak rapat sepanjang 14 hari yang lepas. Selepas dari itu, pasukan RAT juga menghubungi pakar atau pegawai perubatan yang merawat pesakit tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kontak rapat adalah orang yang tinggal dalam rumah bersama kes COVID-19, orang yang bekerja bersama kes COVID-19, orang yang membuat perjalanan bersama kes COVID-19. Semua kontak rapat akan dihubungi oleh pasukan RRT, Rapid Response Team, bagi mendapatkan status kesihatan. Kontak yang bergejala akan dirujuk di bawah pengurusan hospital untuk rawatan lanjut. Manakala, kontak tidak bergejala akan diminta untuk menjalani ujian saringan di fasiliti kesihatan. Sekiranya kontak tidak dapat dihubungi, pasukan RRT akan turun ke lapangan mencari kontak tersebut bagi tujuan yang sama. Setelah saringan dijalankan bagi kontak yang tidak bergejala, kontak yang disahkan positif akan dirujuk ke hospital. Manakala, kontak yang disahkan negatif akan dikuarantin di rumah berdasarkan Perintah Akta 342. Kontak akan diberikan borang Home Assessment Tool untuk menilai tahap kesihatan harian secara kendiri. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah akan memantau dan menghubungi kontak tersebut dari semasa ke semasa dalam tempoh 14 hari. Semasa dalam kuarantin, jika bergejala, kontak rapat tersebut akan dirujuk ke hospital. Pengesanan kes aktif juga dijalankan secara bersasar dan besar-besaran di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) untuk mengesan dan menyaring semua penghuni yang berada di dalam kawasan tersebut. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah positif, pesakit akan dimaklumkan dan dibawa ke hospital dengan menggunakan ambulans khas. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah negatif, kontak tersebut akan meneruskan kuarantin di rumah sehingga tamat tempoh 14 hari. Akhir sekali,
Kontak rapat tersebut akan diuji buat kali kedua pada hari ke-13 dan akan diberikan arahan pembebasan pada hari ke-14 jika keputusannya negatif. Okey, kembali semula di MHI dan kita masih memberi tumpuan yang saya sebutkan tadi bagaimana Perkhidmatan Hospital Medan di Tawau yang kita sedia arif bahawa Hospital Tawau akan dijadikan sepenuhnya untuk merawat COVID-19 dan juga amat perlu kepada satu lagi hospital yang lain untuk membantu menguruskan kes selain daripada kes COVID ini, maka terhasillah Hospital Medan yang digerakkan oleh ATM. Dan untuk itu nanti kita akan bersama dengan Major General Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof yang merupakan pengarah perubatan bahagian perkhidmatan kesihatan ATM untuk berkongsi pengalaman dan juga gambaran terkini apa yang berlaku di sana. Dan untuk itu mungkin kita Datuk Major General Datuk sudah bersedia di talian sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ya, terima kasih Datuk bersama kita untuk pagi ini. Sama. Okey, macam mana sekarang ini dengan perkembangan Hospital Medan di Tawau yang kita sedia arif ada lebih kurang 100 katil ya yang ditempatkan untuk membantu menguruskan pesakit selain daripada kes COVID-19. Macam mana perkembangannya? Silakan Datuk. Okey, sebagaimana kita sedia maklum ya, bahagian perkhidmatan kesihatan ATM melalui Kor Kesihatan Diraja telah ditugaskan untuk mengaturgerakkan dan mengoperasikan Hospital Medan ATM bagi membantu Kementerian Kesihatan untuk mengoptimumkan upaya Hospital Tawau di Sabah menangani peningkatan pesakit COVID yang dirujuk kepada hospital tersebut. Hospital ATM ini ataupun Hospital Medan ATM ini akan mengambil alih keperluan perawatan pesakit bukan COVID Hospital Tawau ya, bagi membolehkan ianya beroperasi sepenuhnya sebagai kita maklum tadi ya, supaya Hospital Tawau dapat melaksanakan tugas sebagai hospital rujukan pesakit COVID. Dan Hospital Medan ini akan beroperasi di kawasan Kompleks Sukan Tawau lebih kurang 7 km daripada Hospital Tawau itu sendiri. Jadi, Datuk, apa keupayaan Hospital Medan ini dan mungkin antara kesiapsiagaan lain pihak ATM untuk Hospital Medan di Tawau ini nanti? Okey, Hospital Medan ATM ini yang mana ia diketuai oleh Kena Dr. Samsul Bahari mempunyai kekuatan lebih kurang 12 orang pegawai dan 61 anggota perubatan ya. Yeah. Dan ini juga akan turut dibantu oleh pasukan daripada Kementerian Kesihatan sendiri. Dan selain daripada membina ataupun memberi perawatan ward bagi pesakit bukan COVID, kita juga akan menyediakan perkhidmatan seperti perkhidmatan pembedahan, rawatan kecemasan dan juga unit rawatan rapi. Di samping itu juga kita akan menyediakan kepakaran perbidanan sakit puan dan juga pakar pediatrik mengikut keperluan nanti berdasarkan peningkatan pesakit yang akan berlaku di Hospital Tawau. Datuk, bagaimana pula dengan bantuan dari segi makmal ya, sebab difahamkan keterbatasan dari segi persaranan makmal, banyak saringan sedangkan di sana. Jadi macam mana juga pelibatan ATM dalam usaha untuk menerbangkan hasil itu ke Semenanjung berulang-alik dengan membawa pelbagai sampel dan sebagainya? Silakan. Okey, kita juga akan membantu dari segi melaksanakan ujian PCR di makmal kita di hospital akan terkemisan apabila sampel-sampel itu diterbangkan kembali ke Semenanjung. Itu juga adalah kerjasama yang kita berikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menangani krisis COVID-19 di negara kita. Jadi setakat berfungsi hari ke ini, bagaimana pula dengan cabaran yang ditempuhi? Ada sebarang masalah dalam melaksanakan ataupun menggerakkan Hospital Medan ini, Datuk? Okey, Alhamdulillah. Betul pasukan pendahuluan kita telah pun berada di Hospital Tawau semalam. Kita dah gerakkan mereka dari Kota Kinabalu menggunakan pesawat TDM dan pada hari ini peralatan perubatan sebagaimana yang sebahagian pada yang tuan-tuan dapat saksikan akan digerakkan melalui jalan darat ya ke Tawau daripada Kota Kinabalu, termasuklah juga ambulan. Dan insya-Allah besok pagi pada pukul 7 keseluruhan tim ataupun tim utama perubatan daripada Semenanjung akan diterbangkan ke Tawau menggunakan pesawat TDM insya-Allah pada besok pagi.
Baik Datuk, kita tahu bahawa Hospital Tawau ini merupakan antara 9 hospital yang merawat COVID-19 dan adakah Hospital Medan ini hanya tertumpu di Tawau saja setakat ini? Buat masa sekarang, itulah keperluan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan itu, kita mengambil tanggungjawab untuk memberikan ataupun menyediakan perkhidmatan yang telah dipohon kepada kita. Dan sudah tentu berdasarkan keupayaan dan kemampuan kita, sekiranya ianya diperlukan di kawasan yang lain, akan kita pastikan ianya juga dapat digerakkan. Sekarang ini kekuatan anggota memadai dan mencukupi Datuk untuk menggerakkan hospital berkenaan? Setakat ini memadai sebab dari segi persefahaman, Kementerian Kesihatan juga akan memberi bantuan tambahan anggota dan pegawai perubatan mereka sendiri untuk sama-sama mengendali hospital Medan itu nanti. Jadi insya-Allah kekuatan itu saya rasa mencukupi buat masa ini. Jadi setakat ini semua petugas-petugas yang akan dihantar ke Tawau itu nanti sudah disaring? Ya, itu memang perlu mematuhi prosedur standard yang telah ditetapkan, iaitu sebelum penerbangan dilaksanakan, mereka ini ataupun anggota dan pegawai akan disaring terlebih dahulu dan setelah mendapat keputusan barulah mereka ditugaskan dan diterbangkan ke lokasi di Tawau. Ya, apa lagi prasarana yang diperlukan di Hospital Medan ini dalam usaha untuk memperkukuh lagi fungsinya pada menyamai kewibawaan hospital yang lain, Datuk? Ada keperluan untuk penambahan? Ya. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita memerlukan untuk penyediaan Dewan Bedah yang berfungsi sepenuhnya seperti mana yang juga di hospital walaupun keadaan di lapangan, termasuk juga unit rawatan rapi untuk menerima pesakit-pesakit kecemasan dan juga fasiliti-fasiliti lain yang berkenaannya yang mana kita perlu sediakan. Sebab walaupun hospital ini berada di lapangan ataupun di Medan, tetapi fungsi ataupun upayaannya hendaklah setara dengan hospital-hospital lain yang sedia ada. Supaya mutu dan keselamatan perawatan itu sendiri dapat dikekalkan dan pesakit dapat menerima perawatan yang sepatutnya. Okey, baik. Mungkin selain daripada anggota-anggota petugas kesihatan ATM, mungkin pihak ATM sendiri ada memberi peluang kepada para sukarelawan lain untuk bersama-sama membantu ATM. Dalam keadaan sekarang, segala bentuk sokongan diselia melalui Majlis Keselamatan Negara. Dan sudah tentu kita mengalu-alukan sukarelawan perubatan terutama sekali untuk bekerjasama memberi bantuan dalam keadaan yang bagi saya amat memerlukan sekarang ini. Ya. Dan ianya amatlah dialu-alukan. Ya, bagaimana pula dengan motivasi petugas di lapangan, Datuk? Mungkin mereka ini pada tahap yang terbaik untuk membantu dengan cabaran yang mereka tempuhi untuk memastikan perkhidmatan diberikan pada tahap yang top notch. Silakan. Berdasarkan komunikasi yang kita telah laksanakan dengan anggota dan pegawai yang terlibat, alhamdulillah semangat dan motivasi mereka adalah pada tahap yang tertinggi. Kerana kita sedar ini merupakan tanggungjawab sebagai warga negara, terutama sekali sebagai pegawai dan anggota tentera, untuk menghulurkan bantuan apabila ia diperlukan, terutama sekali dalam kepakaran-kepakaran yang memang kita yang mempunyainya. Sudah tentu kita akan membuktikan yang kita mampu melaksanakan yang terbaik, insyaAllah. Ya, kami juga mendoakan yang terbaik untuk Barisan Hadapan yang berjuang di mana jua berada. Dan terima kasih untuk Datuk berkongsi pengalaman dan juga harapan, inspirasi kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dan doakan kesihatan dan keselamatan untuk semua anggota dan pegawai yang terlibat. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah, terima kasih Major Jeneral Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof, Pengarah Perubatan Bahagian Perkhidmatan Kesihatan ATM. Itu dia, mereka berjuang ya. Tadi Datuk dah sebutkan bahawa walaupun Hospital Medan namun kualiti diberikan pada tahap yang memang terbaik dari segi kepakaran, dari segi ubatan dan kesiapsiagaan ATM untuk berulang-alik semenanjung ke Sabah membekalkan barangan tertentu, membawa hasil sampel dan sebagainya untuk keselamatan kita semua. Dan apapun kita harap segalanya dipermudahkan urusan mereka. Dan kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Norma baharu keluarga Makcik Kia.
Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia telah mengubah amalan kehidupan kita daripada norma lama kepada norma baharu. Kita perlu memulakan norma baharu sebagai satu kemestian dalam hidup, tidak terkecuali keluarga Makcik Kia. Ayub, menantu Makcik Kia, mula bekerja di pejabat. Ayub menggunakan pengangkutan awam ke pejabat. Ayub memakai penutup mulut dan hidung semasa berada di luar dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Sewaktu di stesen MRT, Ayub mengamalkan penjarakan sosial yang selamat semasa beratur serta melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum menaiki pengangkutan awam. Sampai di pejabat, Ayub melakukan pemeriksaan suhu badan dan beliau juga mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Sewaktu Ayub bertemu rakan sekerjanya, Ayub meletak tangan kanan di dada sebagai tanda bersalaman. Sewaktu makan di pejabat, Ayub tidak berkongsi makanan dan peralatan dengan rakan sekerjanya. Ayub juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun di pejabat. Rosnah, isteri Ayub keluar ke pasar raya untuk membeli keperluan harian. Rosnah memakai penutup mulut dan hidung kerana mempunyai gejala dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Setiba di pasar raya, Rosnah mengamalkan penjarakan sosial dan di pintu masuk pasar raya, suhu badannya diambil untuk memastikan dia tidak demam. Semasa membuat pembayaran di pasar raya, Rosnah menggunakan kaedah pembayaran PayWave. Rosnah segera pulang ke rumah selepas selesai urusannya di pasar raya. Sampai di rumah, Rosnah menggunakan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian untuk membayar bil utiliti. Manakala Makcik Kia dan Tok Ayah kekal duduk di rumah kerana mereka golongan berisiko, iaitu warga emas dan pesakit kronik. Makcik Kia mempunyai darah tinggi, manakala Tok Ayah ada kencing manis. Makcik Kia menggunakan perkhidmatan farmasi melalui kaedah ubat melalui pos, UMP. Makcik Kia sekeluarga tidak menghadiri majlis sosial atau keramaian dan tidak melancong ke luar negara. Keluarga Makcik Kia sentiasa ikuti dan patuhi saranan kerajaan dari semasa ke semasa. Kita mampu memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan amalan norma baharu ini. Okey, kembali semula di Abishai dan kita hari ini nak fokus kepada satu sambutan yang penting kepada UDA yang akan menyambut ulang tahun yang ke-50. Dan untuk itu saya akan bersama dengan pengerusi UDA Holding Berhad Yang Berhormat Datuk Jalaluddin Alias. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Itu dia. Jadi usia yang begitu matang 50 tahun. Macam mana Datuk melihat permulaan yang baik sehingga berkembang separuh abad mencipta kejayaan? Silakan. Terima kasih Fitri. Ya, saya lihat perkembangan dan juga perjalanan UDA sejak 50 tahun yang lalu, sejak 49 tahun. Tahun depan kita akan sambut 50 tahun sambutan hari ulang tahun UDA. Kita sudah melalui pelbagai perjalanan dalam entiti perniagaan dalam ketika zaman susah dan ketika zaman senang. Tetapi yang penting bagi saya lihat bahawa walaupun dalam apa pun suasana dan landscape ekonomi negara dan dunia, UDA mampu untuk berada di tahap seperti yang ada sekarang. Untuk makluman saudara Fitri dan pendengar, UDA sejak ditubuhkan pada 12 November 1971, bermakna November ini kita akan berada 49 tahun. Tahun depan kita akan meraihkan sambutan hari ulang tahun emas 50 tahun UDA. Dan ini adalah merupakan satu yang saya fikir dan pandangan saya adalah merupakan satu titian kejayaan kepada UDA, terutamanya bagi memastikan bahawa untuk menyahut aspirasi nasional. Di samping itu juga kita memastikan kewujudan ataupun matlamat utama UDA ditubuhkan itu adalah untuk kepentingan pegangan pembangunan hartanah, premis perniagaan dan sebagainya untuk masyarakat dan rakyat di Malaysia khususnya lah. Itu dia. Memang kita nampak bukti pembangunan UDA yang dilakukan. Kita mendepani COVID-19 yang ketika usia menjangkau 50 tahun ini. Pada masa sama nak juga menggerakkan pembangunan. Macam mana di saat diuji
tetap terus memberi melalui CSR yang digerakkan. Itu saya sebut ya. Walaupun kita melalui pelbagai landscape ataupun keadaan dan suasana ekonomi yang tentunya berlainan daripada masa ke semasa, tetapi setakat ini kita berjaya mengatasi segala perkara yang melanda keadaan ekonomi negara dan dunia. Jadi sekarang ni seluruh dunia kita dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadi UDA tidak terkecuali daripada mengalami tekanan dan juga keadaan dan suasana COVID ini. Oleh kerana UDA ini adalah merupakan salah satu daripada syarikat agensi kerajaan, government company di bawah Kementerian Kewangan dan juga di bawah pemantauan Kementerian Usahawan dan Koperasi MEDEC. Jadi kita juga turut memainkan peranan untuk memastikan bahawa aspirasi nasional ataupun hasrat kerajaan sekarang ini untuk memastikan bahawa semua pihak memainkan peranan untuk membantu masyarakat bagi mengatasi dan juga mencegah penularan pandemik ini. Jadi saya nampak sekarang ini UDA telah memperuntukkan sebahagian daripada kos untuk memastikan bahawa pandemik ini juga kita main peranan untuk penularan itu. Kita berbelanja hampir 18.5 juta, tak silap saya, untuk memastikan dan membantu semua pihak, terutamanya usahawan-usahawan yang menyewa premis-premis UDA di seluruh negara untuk kita bantu dalam soal penyewaan, pengecualian, persewaan dan sebagainya. Ya, di saat 50 tahun pastinya ingin terbang tinggi lagi, mengubah haluan sayap dan sebagainya. Jadi apa strategi untuk masa depan dari segi hala tujuannya? Saya, oleh kerana kita sudah melalui 50 tahun yang pertama, sekarang ini kita akan masuk kepada fasa 50 tahun kedua. Tentunya kita akan meneruskan legasi pegangan hartanah terutamanya. Tentunya kita akan meneruskan legasi pegangan premis kediaman dan juga perniagaan, khususnya untuk usahawan Melayu Bumiputera dan juga golongan B40. Dan di samping itu, tentunya UDA akan mencipta satu lagi hub keusahawanan, mencipta peluang baru untuk semua usahawan-usahawan Bumiputera, khususnya golongan B40 untuk di kawasan-kawasan bandar. Ini adalah merupakan antara landscape perjalanan UDA untuk 50 tahun kedua bagi memastikan UDA tetap relevan lah di persada peniaga-peniaga ataupun syarikat-syarikat di peringkat nasional, malah mungkin di peringkat antarabangsa insya-Allah. Dan dengan cerita UDA pun ada pertandingan mencipta logo nak merubah wajah mungkin mengubah mentransformasi pencapaian. Okey, Datuk. Kita sempena dengan sambutan UDA ulang tahun ke-50. Pertama adalah memulakan untuk kita perkenalkan UDA dan dapat dijiwai oleh masyarakat, terutamanya di kalangan golongan muda. Jadi kita lancarkan pertandingan mencipta logo 50 tahun bermula pada bulan Oktober yang lalu dan kita akan tamatkan dalam tempoh penghujung bulan Oktober. Hadiah juga agak lumayan kita tawarkan kepada mereka-mereka yang boleh mereka cipta logo sempena dengan ulang tahun 50 UDA yang insya-Allah akan kita umumkan pada 16 November nanti. Pertandingan ini kita buka kepada semua pelajar-pelajar, kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, dan saya harapkan supaya rakyat Malaysia dapat mendepani pemikiran landscape keusahawanan terutamanya bagi golongan B40 dan dapat diterjemahkan dalam logo UDA yang baru sempena dengan sambutan 50 tahun ini. Itu dia Datuk, untuk ucapan kepada mereka selama ini yang menggerakkan UDA pada tahap tinggi, petugas-petugas pekerja, silakan. Saya ingin mengambil kesempatan inilah untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya, terutamanya kepada mantan-mantan pengurusi-pengurusi UDA yang telah membawa dan juga mengorak langkah kepada kejayaan sehingga UDA berada di tahap sebegini rupa. Apatah lagi kepada CEO, kepada semua pegawai-pegawai kanan UDA, termasuk warga UDA keseluruhannya yang telah memasti bekerja kuat dan juga berusaha sedaya upaya untuk memastikan UDA berada di tahap yang sebegini baik insya-Allah. Itu dia. Terima kasih. Berkobar Datuk untuk menyatakan kegemilangan UDA 50 tahun. Itu dia Datuk Jalaluddin Alias, Pengerusi UDA Holding Berhad yang mengajak bersama untuk menyertai pertandingan untuk mencipta logo. Laman lanjut di Facebook UDA Holdings ataupun Instagram UDA_official untuk dapatkan maklumat terkini. Dan kita akan bereaksikan nantikan muncul Warna Kari Asara Cinta di MHI kembali selepas ini.
Dari awal beradu pada hatiku tertawa, perasaan rindu dan sayang kepadamu. Seringkali ku berdoa agar ku ditemukan bahagia. Tak ku sangka kau kan tiba menghujam jiwa bersama cintamu. Tiap detik bersama masih berjuta rasanya, biar terukir di kenangan aksara cinta kita. Tiap detik bersama masih beribu manisnya, tak terujung kasih kita. Kini jejakku kau temui, kembali memori. Inginkan lagi kau menghampiriku. Sungguh aku tak berdaya untuk mengembalikan bahagia. Tak ku sangka kau kan ada menghujam jiwa bersama cintamu. Tiap detik bersama masih berjuta rasanya, biar terukir di kenangan aksara cinta kita. Tiap detik bersama masih beribu manisnya, tak terujung kasih kita. Sungguh aku bahagia, biar genetang menjadi saksi cinta kita. Takkan terlenggang hingga akhirnya. Tiap detik bersama masih berjuta rasanya, di kenangan aksara cinta kita. Tiap detik bersama masih beribu manisnya, tak terujung kasih kita. Yang terukir di kenangan beribu manisnya. Tiap detik bersama masih beribu manisnya, tak terujung kasih kita. Okey, itu dia persembahan Wani Kari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Wani? Baik, Alhamdulillah. Single terbaru ya. Ya, betul. Aksara cinta. Apa di sebaliknya lagu ini? Okey, di sebaliknya, aksara itu sendiri bermaksud characters of words. Dan kenapa aksara cinta? Sebab dia adalah combination of seorang wanita yang telah pun move on daripada kisah silam percintaan dia. Okey. So, maka itu keluarlah satu tajuk aksara cinta and a very special tajuk sebenarnya daripada Ezra Kong dan juga Abang Hil saya inilah. Jadi Okey. kita tengok Wani menyanyi begitu menghayati. Dia macam ada kaitan ke? Boleh kata juga sebab kiranya macam lagu ni MV dia sendiri 50-50 idea Wani dan lagi satu idea management Wani, Surah Records dan juga Mini Marisito Studio. So kita berkongsi idea lah untuk lagu kali ini. Okey. Jadi lagu ni agak sikit berat berbanding lagu sebelum ni. Betul. Yang ceria, santai. Ya. Betul sebab Wani pun baru 20 tahun. So Wani rasa nak try something genre yang bukan terlalu ballad jiwang tapi dikiranya pop ballad lah. Dia still beat dia tu rancak yang boleh masuk ke jiwa anak-anak muda jugalah. Okey, baik. Kalau kita lihat video klip, ini dirakamkan bila ni? Okey, ini dirakamkan tak lama lepas lagu Wani habis rekod sebab kita proceed projek ni lepas PKP. Kita rekod lagu and then terus music video terus kita release pada 1 Oktober. Tapi perancangan untuk lagu ni dia agak lama kan? Sorry, apa nama? Perancangan untuk lagu ni dah agak lama? Perancangan dia lama sebelum PKP kita nak release tapi sebabkan tak boleh keluar ke studio so terpaksalah tunggu sampai habis PKP baru kita sambung balik. Okey. Dan dengan cerita sekarang memang aktif
buat video TikTok semua ya. Allah Jiwa remaja kan? Ya, kita kena ikut je lah apa yang anak remaja buat. Macam mana dengan persaingan beramai bakat-bakat baru kan? Macam mana Wani nak mencuri cahaya di sebalik persaingan yang hebat? Macam mana tu macam Wani sendiri kita just kekalkan dengan identiti kita lah. Macam orang kena Wani carry ni selebihnya apa suara dia besar ke, gaya dia macam kejap boleh ke remaja, kejap boleh jadi budak-budak juga. Sekiranya Wani mengekalkan Wani punya image personality sendirilah. Tak ada niat untuk nak bersaing sangat pun sebab orang akan nampak perbezaan dia tu dari diri diorang sendiri. Betul. Jadi setakat ni penerimaan peminat Wani sendiri lagu baru ni. Alhamdulillah dorang happy juga sebab Wani keluarkan lagu ballad yang tak berapa ballad sebab sebelum ni pun Wani lebih kepada menari, lagu-lagu rancak. So Wani nak juga try something different. So adalah dia Lokasi di video. mana? Di pantai ni? Ini kita shoot dekat Kuantan. Okey. Lepas tu dalam music video ada di Kuantan, Genting dan juga KL. Sebab dia perjalanan Wani journey dia. Dalam 1 minggu lah dirakamkan. Dalam 2 hari saja. 2 hari je. Ya. Okey. Yang ni kalau tengok senja ni kita total ambil dalam pukul 6-7 pagi. Okey. Untuk ambil sunrise je. Menarik. Siapa model dalam tu? Model dia seorang influencer, nama dia Aisyah Khalid. Okey. Jadi macam mana dah berapa Views? tontonan ya? Alhamdulillah sekarang hampir setengah 100,000. Kiranya hampir 50,000 lah. Okey. Penerimaan peminat sebab sebelum ni kan banyak lagu jangan-jangan tu kan. Kemudian berubah pada lagu yang apa ni sebab tu? Lagu tahun lepas, Okey. Majika. Okey. Tiba-tiba satu yang ballad macam penerimaan peminat. Dah rancak menari dengan Wani tiba-tiba membawa kepada Melo pula lagu kan? yang fokus pada vokal. Bagi Wani memang agak dia tak selaju mana orang menerima lagu Jangan-Jangan dan Majika. Tapi Wani still nak keluarkan lagu ballad ni hanya untuk menunjukkan yang Wani pun boleh nyanyi lagu ballad. So tak adalah sepanjang masa kita nak lagu happy. So kali ni Wani meletakkan emosi dan juga jiwa lah dalam lagu ni. Jadi mungkin selepas ni Wani nak kekalkan dengan genre yang sebegini ataupun mungkin nak cuba lain. Kita tengok permintaan Wani punya penyokong, peminat semua juga sebab Wani kena ikut apa yang diorang suka. Macam lagu ni dia based on Wani punya choice sebab Wani nak keluar something different. Tapi lepas ni mungkin kita nak tanya juga kalau diorang betul-betul suka lagu macam ni kita akan keluarkan lagi. Kalau diorang rindu Wani nak menari, Wani akan keluarkan lagu pop pula. Setakat ni Wani selesa yang mana? Sebenarnya Wani selesa dua-dua. Wani suka lagu yang penjiwaan dia tu berat. Tapi pada masa yang sama Wani suka juga lagu-lagu yang fast supaya Wani dapat menari sebab Wani suka menari dan menyanyi. Jadi pengaruh banyak macam mana? Sebab ni pun anda banyak masuk pertandingan kan? Betul. Mungkin tak kesampaian untuk beraksi di luar negara. Membuka halangan sebab masih lagi muda. Betul. Jadi macam mana untuk memantapkan lagi vokal, persembahan? Wani sekarang ni masih lagi belajar ke? Wani masih belajar. Sekarang Wani Bachelor Law and Commerce. Sekiranya Wani fokus belajar juga and pada masa yang sama Wani busy untuk promo lagu Aksara Cinta. So memang kita fokus dua hala sekali sebab Wani pun tak nak fokus pada menyanyi saja. Wani nak jalan dua-dua sekali seiring lah. Okey. Sebelum ni berlakon juga kan? Berlakon juga. Sekarang macam mana? Sekarang akan datang akan ada satu drama Wani akan berlakon. Drama barulah. Oh, tak apa, gadis college apa? Muda jugalah. Okey. Tapi yang Wani baca skrip dia Wani seorang antagonis. Kalau ikut jiwa macam mana lebih antagonis ke? Jiwa kalau berlakon tu Wani memang suka berlakon watak antagonis sebenarnya. Tapi kita di Kat luar luar macam tak lah. inilah. Okey, jadi kalau diberi pilihan antara lakonan dan nyanyian, mana yang Wani lebih suka pilih? Kalau nak ikutkan passion, menyanyilah sebenarnya. Sebab Wani dah menyanyi dari umur 6 tahun masuk pertandingan. So Wani rasa kalau nak stop menyanyi tu memang agak sedih juga. So Wani rasa kalau nak try cabang lain, Wani still akan keep singing jugalah. Takkan stop juga. Ya, tapi berlakon masa yang lama di set kan? Macam mana adaptasi bernyanyi? Okay, kadang-kadang nyanyi di pentas 5 minit. Okay, dah habis. Tapi Betul. berlakon ni menghambakan diri dengan waktu ya. Betul. Mungkin syutingnya mungkin dalam 10 minit tapi penunggunya lama. Betul. So macam Wani adapt dengan situation tu is kalau tengah nak tunggu berlakon,
Wani kalau bosan-bosan Wani akan menyanyi. Tak pun Wani dah habis baca skrip semua, Wani akan luangkan masa untuk praktis menyanyi. Praktis menyanyi tu lagu-lagu yang lain daripada Wani punya genre sendiri. Contohnya Wani akan try lagu bahasa lain ke, genre lain untuk mantapkan lagi Wani punya skill lah. Okey, setakat ni bagaimana Wani orang kata tu membahagikan masa menyanyi, berlakon, main TikTok lagi? Tak ada lah main TikTok selalu. Tapi macam mana tu sebab lagi-lagi sekarang kita ada kelebihan masa untuk PKPB ni. So Wani memang ada masa Wani bekerja, ada masa di rumah. So memang Wani dah susun jadual tu, kalau macam pagi kita more tu Wani buat revision. Kalau petang Wani more main music dan malam baru Wani akan study sendiri. So Wani selesa study di waktu malam. Okey, itu dia. Semoga sukses dalam kerjaya, pelajaran. InsyaAllah. Amin. Masih muda ni IG Wani Ya, betul. Di belakang. Apa video terbaru apa? Video terbaru. Video tu ada satu TikTok dengan Afiq Ada Syazwan. mana? Adalah satu TikTok. Dengan siapa tu, Afiq? Afiq Syazwan. Okey. Apa tu? Video kita orang menari. Okey. Lagu Kopi Dando. Memang kawan baik dengan Afiq kan? Kita orang rapat Modal. jugalah. Rapat. Okey. Jiwa remaja. Masih lagi remaja? Masih lagi. Okey, kita dah sampai penghujung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami seawal jam 8 pagi tadi. Terima kasih. Jadi di kala kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, suka kami nak ingatkan kepada anda semua supaya sentiasa jaga diri, jaga kebersihan. Dan saya semalam terbaca tau, Fatri. Kalau mencuci tangan tu sebenarnya dia ada caranya sendiri. Bukan sekadar kita cuci tangan dan sebagainya. Dan sebenarnya dicadangkan, saya rasa ini sangat menarik kerana kalau kita nak tahu berapa lama kita perlu mencuci tangan tu, sampai cuci tu kita nyanyi lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali. Dah habis lagu tu, okey, maknanya betul lah cara kita. Maknanya tempoh waktu yang diperlukan untuk mencuci tangan tu. Jadi kira mungkin anda boleh mencuba. Ya, jadi kebersihan diri dan juga kebersihan setempat daripada banyak ancaman virus dan sebagainya. Moga-moga bersih jiwa raga. Yang paling penting hari ini Jumaat, moga menjadi cetusan terus berkobar menyalakan inspirasi cinta. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Kadang tidurku terganggu, bagai debu kau majikmu. Sering saja detak laju, berdebar-debarnya jantungku. Lantas terus ku mencari pujangga hati misteri. Baru aku menyadari, nyata kau sudah menanti. Abrakadabra, jangan gabra, mari bersama, wahai kekanda. Semalah kasam, ketika ku terbang sampai ke bintang. Majika, benar dirimu ku suka, lagamu yang ku tergoda, cair hatiku lemas di dada. Majika, terubah segala luka, dirimu